Hello, Assalamualaikum semua. Kembali lagi dalam Hazinya Channel Studio. Video minggu ini, saya ingin kongsikan satu topik di mana ia berkaitan dengan pengalaman yang pernah saya lakukan pada waktu saya memulakan larian pada 5 tahun yang lepas. Walaupun pengalaman yang tidak seberapa banyak mana pun, tapi saya ingin tetap kongsikan kepada sahabat-sahabat pelari yang lain yang ingin menjadikan hobi larian ini tempat medan untuk menjaga kesihatan, untuk menghilangkan stres dan sebagainya. Jadi saya telah listkan 12 kesilapan yang pernah saya lakukan kepada kawan-kawan pelari yang lain agar kawan-kawan tidak melakukan kesilapan yang sama yang pernah saya lakukan. Jadi kalau anda adalah pelari pemula, pelari newbie yang ingin menjadikan hobi larian, jangan lupa tengok video ni sampai habis, okey? So, check it out. Boom. Kesilapan pertama yang sering dilakukan oleh pelari-pelari pemula adalah mereka melakukan easy run terlalu cepat, di mana mereka merasakan apabila mereka berlari secara laju boleh meningkatkan prestasi mereka secara cepat berbanding mereka berlari secara perlahan. Sedangkan kalau kita tahu, setiap larian itu mempunyai intensiti yang berbeza dan perlu diutamakan dahulu sebenarnya adalah endurance, kemudian barulah speed akan follow. Dalam satu prinsip sains running mengatakan endurance first, speed will follow behind. Jadi kalau perlu dinasihatkan kepada pelari-pelari pemula, anda perlu utamakan endurance dahulu, yakni mereka perlu berlari secara perlahan, membuat easy run dalam 30 minit ke 60 minit, ikut berdasarkan anda punya fitness, anda punya condition badan. Kesilapan yang sering dilakukan oleh pelari adalah berlari setiap hari, berlari jenis intensiti yang sama. Saya bagi contoh adalah mereka melakukan hard run ataupun lari secara intensiti yang tinggi setiap hari. Setiap hari bermaksud daripada Isnin hingga Jumaat, weekdays mereka berlari pada tahap yang sama. Ini mengundang risiko yang sangat berbahaya, risiko kecederaan kepada pelari-pelari tersebut. Nasihat yang boleh saya sarankan kepada pelari-pelari pemula, anda boleh melakukan larian secara bertahap, secara selang-seli, easy dan juga hard. Contohnya saya boleh bagi Isnin easy, Selasa rehat, Rabu easy ataupun Isnin easy run, Selasa hard run dalam 30 minit dan disambung juga dengan easy pada hari Rabu. Seterusnya Khamis sama ada untuk rehat ataupun buat hard workout. Jadi ini membolehkan otot anda melakukan jenis workout pada tahap yang berbeza. Jadi peluang anda untuk recovery body anda adalah tinggi berbanding anda melakukan setiap hari larian itu, menyebabkan risiko kecederaan boleh datang pada bila-bila masa saja. Kebanyakan pelari tidak memakai pakaian yang betul, tidak memakai kasut yang betul. Sebagai contoh, pelari memerlukan pakai pakaian yang nipis yang boleh melepaskan haba ketika berlari. Dalam larian, kalau kita tahu, apabila kita berlari, kita menghasilkan haba dalam badan. Jadi peningkatan suhu akan lebih tinggi berbanding kita berjalan pada waktu normal. Jadi pemilihan pakaian dan juga kasut adalah sangat penting untuk kita meningkatkan performance pada waktu lari. Ketika anda berlari, sebenarnya anda menampung 3 kali berat badan anda ketika berlari. Contoh saya boleh beri, sekiranya anda punya berat adalah 60 kg, ketika anda berlari, anda menahan impak dalam 3 kali ganda berat anda. Contoh, sekiranya 60 kg bersamaan 180 kg, itu baru satu selangkah belah kanan. Kalau dua-dua langkah belah kiri dan juga kanan, kalilah 2, 180 kali 2 bersamaan 360 kg. Jadi pemilihan kasut yang silap akan menyebabkan kecederaan kepada anda. Kebanyakan pelari mengabaikan running form ketika larian. Pelari-pelari pemula, kalau kita lihat, ada kebanyakan mereka punya badan terlalu keras apabila mereka berlari. Sedangkan perlu kita tahu, setiap larian perlu rasa relax, tenang. Jadi kita boleh meningkatkan performance pada waktu lari. Yang boleh nasihat kepada pelari-pelari pemula, kuatkan dengan melakukan strength training, menguatkan hips dan juga glutes. Jadi ini membantu anda untuk meningkatkan running performance, iaitu running form anda lah ketika larian. Benda ni sangat penting.
untuk anda stay dalam larian pada masa yang panjang. Contohnya jika anda berlari maraton ataupun anda ingin berlari secara 1 jam. Kebanyakan pelari pemula mereka percaya pada jenis satu kasut saja. Tidak ada rotation pelbagai jenis kasut. Sedangkan kalau kita tahu setiap larian ada berbeza-beza intensity. Ada yang intensity yang rendah di mana easy run kita boleh melakukan di atas permukaan yang keras, di mana anda memerlukan kasut yang lebih cushion. Untuk pelari pemula ini, untuk berlari di track, anda dinasihatkan untuk mencari kasut yang minimalis, untuk cari track shoes jika sekiranya anda membuat speed repetition. Jadi ada pelbagai jenis kasut. Sekiranya anda utamakan ataupun lebih memberi perhatian kepada satu jenis kasut, tidak ada rotation, anda mengundang satu risiko. Semestinya kasut anda akan melebihi mileage pada normal punya kasut. Risiko pencederaan akan datang pada bila-bila masa saja kerana kasut anda terlebih over mileage daripada normal. Jadi ada mengundang risiko kecederaan yang tinggi. Kebanyakan pelari pemula mereka berlari untuk tujuan makan banyak. Kalau kita tahu makan memang perlu diutamakan untuk pelari ataupun untuk sesiapa saja yang normal. Selepas kita menghabiskan larian, tidak kiralah untuk pelari pemula atau pelari yang berpengalaman yang tidak tahu, kita panggil satu fasa di mana golden window. Golden window ini adalah satu fasa selepas 30 minit ke 60 minit selepas larian. Waktu ini adalah waktu kita terasa lapar, terasa nak makan pelbagai-bagai jenis makanan. Waktu inilah kita rasa nak makan KFC, McDonald. Walaupun tidak makanan tu tidaklah satu jenis makanan yang sihat, kita terasa nak makan pelbagai jenis. Kesilapan yang sering dilakukan waktu ini adalah pelari-pelari makan apa saja. Akhirnya tidak ada point. Anda berlari banyak tapi anda makan makanan yang tidak berkhasiat. Akhirnya tidak dapat menggantikan apa nutrien-nutrien yang anda telah hilang ketika berlari. Anda perlu tahu ketika kita berlari, kita telah menggunakan karbohidrat dan juga lemak sebagai sumber utama, dan juga apa yang anda perlu gantikan selepas larian adalah karbohidrat balik dan juga protein untuk menggantikan sel-sel tisu yang telah rosak. Jadi apa yang anda perlu utamakan adalah dua benda ini, karbohidrat dan juga protein. Jangan lupa, jangan makan makanan junk food dan sebagainya. Utamakan benda ini dalam 30 minit ke 60 minit selepas larian. Di pemula ini mereka samakan sukan larian dengan sukan yang lain. Sebagai contoh, kita tidak boleh samakan sukan larian dan juga dengan sukan bola sepak ataupun sukan-sukan badminton yang lain. Kebanyakan sukan-sukan yang lain dia merasakan sukan yang lain perlu beri 100% effort untuk meningkatkan prestasi dalam masa tertentu. Sedangkan sukan larian ini dia memerlukan sukan larian secara bertahap dan juga bersabar. Anda perlu berlari secara bertahap, anda perlu berlari secara perlahan, baru anda boleh melihat prestasi secara anda inginkan pada masa akan datang. Tidak boleh samakan dengan sukan-sukan yang lain, okey? Anda perlu tahu sukan larian ni adalah sukan yang jenis bertahap dan juga bersabar. Pelari-pelari pemula ini dia tidak menjaga hydration ketika mereka berlari. Sebagai contoh, saya boleh berikan, walaupun anda melakukan easy run selama 1 jam, tapi kebanyakan pelari-pelari ini mereka takut untuk minum air dalam tempoh 1 jam tersebutlah. Sepatutnya anda perlu lakukan adalah 30 minit pertama anda perlu minum air untuk gantikan air yang telah hilang. Anda punya badan tidak adapt seperti pelari-pelari yang berpengalaman yang lain, kerana mereka telah lama berkecimpung dalam sukan larian ini. Jadi adaptasi badan mereka boleh menyimpan air sangat berbeza dengan pelari-pelari yang baru bermula ingin memulakan larian. Boleh tekankan apabila anda melakukan long run pada hujung minggu, di mana long run itu kebanyakan adalah 90 minit ke 120 minit. Jadi ia memerlukan air yang banyak untuk anda gantikan ketika larian. Anda boleh singgah ke kedai runcit, 7E untuk beli air. Jadi benda ni sangat penting untuk anda untuk anda elakkan daripada fatigue, pening ketika anda melakukan larian long run pada hujung minggu. Jadi jangan skip untuk minum air, okey? Kebanyakan pelari-pelari pemula ini tidak melakukan recovery run secara yang betul. Kebanyakan mereka melakukan recovery run
secara laju, secara cepat berbanding sepatutnya anda perlu lakukan adalah melakukan recovery run secara perlahan, di mana anda boleh bercakap, anda boleh relax, bercakap dengan kawan. Itu yang sebetulnya tujuan recovery run adalah anda untuk memperbaiki otot-otot yang anda telah melakukan hard run ataupun long run pada hujung minggu, di mana otot anda terasa sakit, terasa tight. Waktu recovery run ini lah anda untuk loosekan muscle anda untuk melakukan recovery run supaya seluruh darah dalam otot dapat disalurkan ke seluruh tubuh badan. Jadi untuk proses recovery akan bertambah lebih cepat berbanding anda duduk diam di rumah secara passive recovery. Kebanyakan pelari-pelari pemula ini mereka percaya kepada no pain no gain kiranya. No power, tak sama dengan saya lah. No pain no gain ini memang sangat sinonim dengan pelari-pelari short distance, pelari-pelari sprinter dan sebagainya. Tapi kita tidak boleh samakan untuk pelari-pelari long distance. Contoh, ada seorang pelari ini melakukan larian ketika dia mempunyai ITB, mempunyai injury yang lain, mereka tetap ingin berlari sebabnya mereka takut fitness mereka akan berkurang sekiranya mereka berhenti untuk rehat yang lama disebabkan kecederaan yang mereka telah alami. Jadi anda silap, anda perlu rehat, listen to body supaya anda tidak menyebabkan kecederaan itu bertambah lagi. Jadi menyebabkan risiko kecederaan akan bertambah lagi dan akhirnya anda tidak berpeluang untuk berlari. Kebanyakan pelari-pelari pemula tidak selitkan cross training dalam program mereka, di mana cross training ini adalah seperti basikal, berenang. Badan anda diberi peluang untuk pemulihan secara bertahap, tidak hanya fokus untuk satu otot larian saja. Jadi anda boleh campurkan dengan renang dan juga basikal. Jadi ini adalah pelbagai jenis otot dapat digunakan untuk proses recovery. 12, iaitu poin yang terakhir, adalah kebanyakan pelari-pelari pemula ini mereka sering bandingkan diri mereka dengan orang lain. Sebagai contoh, kebanyakan sekarang kalau kita tahu, kita tidak boleh terhindar daripada pelbagai jenis media sosial seperti Facebook, Instagram, di mana kita boleh lihat pelari-pelari tak kira yang berpengalaman ataupun tidak berpengalaman yang post kelajuan mereka berlari, pace dan sebagainya. Jadi kebanyakan pelari pemula ni mereka terasa down sebab mereka tidak dapat improve seperti mereka. Anda kena lihat tiap pelari ada permulaannya pada satu ketika di mana mereka bermula pada bawah. Jadi anda perlu sentiasa positif, jangan terasa down. Jadi anda perlu bangkit. Kena ingat, setiap larian harus dinikmati, jangan compare dengan orang lain. Teruskan apa yang anda buat itu. Kalau anda rasa betul, teruskan. Yang penting anda disiplin dengan apa yang anda buat. InsyaAllah satu hari keputusan atau result yang anda dapat hasil daripada latihan itu akan terhasil. Jadi jangan compare dengan diri orang lain, okey? Teruskan berusaha, jangan malas, okey? Jadi itulah kesilapan atau kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari pemula yang dapat saya kongsikan untuk video kali ini. Semoga apa yang saya dapat kongsikan dapat manfaat bersama dengan anda semua. Kalau anda rasa video kali ini memberi manfaat, anda boleh kongsikan kepada rakan-rakan lain yang ingin menjadikan hobi larian sebagai tempat medan permulaan untuk menjaga kesihatan supaya tidak melakukan kesilapan yang sama. Jadi, apa lagi? Jangan lupa like dan subscribe, okey? Bye-bye. See ya, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Bye-bye. Zoom. Bang.